Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan kepada kita kesempatan ini untuk kita terus menghayati sirah perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ke peristiwa Perang Badar, yang mana dalam siaran yang lalu kita alhamdulillah menyelongkar sedikit berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya Perang Badar. Sebagaimana dah disebutkan dalam siaran yang lalu itu, bahawa peristiwa Perang Badar ini kita bagikan kepada 3 bahagian. Pertamanya sebelum peperangan dan sebab-sebab terjadinya peperangan. Kedua, Perang Badar itu sendiri, apa yang berlaku di dalamnya. Dan yang ketiga, pasca, post Perang Badar. Apabila kita sambung insya-Allah, apabila ternyata benar andaian ataupun khabar yang sebelum ini diterima oleh Nabi SAW, bahawa orang-orang musyrikin Quraisy memang berhasrat untuk menyerang Madinah, maka itulah Nabi SAW setelah mengutuskan sahabat seramai 12 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash pergi ke Nakhlah, yang mana daripada situlah terjadinya sesuatu yang tak diinginkan, terbunuhnya seorang ahli Makkah, orang Quraisy, yang mana menyebabkan orang-orang Quraisy meneruskan hasrat mereka untuk memerangi Islam. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat berbincang. Hasil daripada perbincangan ini, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk mengelakkan peperangan berlaku di Madinah. Maka itulah ianya berlaku di Badar, sekitar 180 km ke barat daya Madinah. Bergeraklah tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW sebagai, kata orang itu, ketua tentera, menuju ke Badar. Lokasi Badar ke barat daya Madinah berbanding dengan Makkah. Makkah ke Madinah 400 km lebih. Ke Badar bermakna lebih lagi. Jarak antara Madinah dengan Badar 180 km. Maka bila mana orang-orang kedudukan orang-orang Islam lebih hampir, dan ini membuatkan orang-orang Islam tiba dahulu di Badar berbanding dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi SAW memilih, bila tiba di Badar, Nabi SAW memilih satu lokasi yang pada pandangan Nabi, lokasi yang cukup strategik, yang boleh memberikan kelebihan kepada tentera muslimin. Kemudian setelah Nabi memilih tempat itu, seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Munzir menghampiri Nabi. Ia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya bertanya, apakah ini wahyu atau pendapatmu?" Tanya Khabbab. Rasulullah SAW menjelaskan, "Ini pendapatku." Lihat adabnya para sahabat sama Rasulullah SAW. Maknanya
apakah ini wahyu ataupun pendapatmu? Kalau ini wahyu seperti mana yang diwahyukan, kita akurlah, kita ikut. Tapi kalau ini pendapatmu ya Rasulullah, sebagai seorang insan, maka ada pendapat yang tepat, ada yang lebih tepat. Kalau kita imbas balik peristiwa sejarah Nabi Daud alaihi salam bila menjatuhkan hukuman dalam isu dua orang yang hidup berjiran berselisih tentang kambing-kambing yang merosakkan tanaman jirannya. Nabi Daud memberikan jalan keluar yang adil. Tuan punya kambing yang telah merosakkan tanaman jirannya, berapa kos tanaman-tanaman yang rosak ini, diimbalkan dengan harga kambing. Kambing-kambing ini mungkin berapa ekor ke apa ke, dibayar ganti rugi ya. Habis cerita. Tapi Nabi Sulaiman yang mendengar perbicaraan itu mencelah dan memberikan pandangan yang lebih baik. So maknanya, kalau di sana ada satu pandangan, harus ada pandangan yang lebih baik. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang memberi istilah two heads better than one. Dua pendapat lebih baik dari satu, dan sebagainya kan. Dan macam-macam. Kadang-kadang pendapat ini tidak dapat diguna pakai kerana tak sesuai pada masa ini. Tapi pendapat ini harus menjadi pendapat yang lebih baik pada masa yang akan datang, masa yang lain, dan sebagainya lah. Jadi bila Nabi SAW memilih lokasi di mana peperangan nantinya akan terjadi dan memilih di mana seharusnya benteng tentera Islam berada, Khabbab bin Munzir mencelah. Lalu ia bertanyakan Nabi, apakah ini wahyu ataupun pendapatmu? Nabi menjelaskan, ini pendapatku. Maka Khabbab bin Munzir menyatakan, ya Rasulullah, jika ini pendapatmu, maka sebenarnya lokasi ini kurang sesuai. Jika diizinkan, bolehkah saya menunjukkan ada di sana lokasi yang lebih sesuai? Maka Nabi SAW bila diberikan idea oleh Khabbab bin Munzir ini, Nabi terima. Kita maklum, Nabi walaupun seorang Nabi, dan ini pendapat beliau ataupun pendapat baginda sebagai seorang manusia, harus ada di sana pendapat yang lebih baik. Terlihat Nabi bersifat terbuka. Sebab itu kita, sedangkan Nabi bersifat terbuka, kita, siapalah kita kan, kadang-kadang kita berikan pendapat. So pendapat kita ini tidak dipakai. Janganlah kita paksa untuk menerima pendapat kita. Jangan. Mungkin pendapat kita kurang sesuai untuk dilaksanakan. Jadi Nabi SAW menerima saranan daripada Khabbab, dan Khabbab berjalan. Akhirnya bila didapati bahawa ada di sana lokasi yang lebih sesuai, datarannya yang lebih tinggi, tanahnya yang lebih mantap, dan sebagainya, maka itu dijadikan sebagai lokasi di mana benteng tentera Islam akan berada dan di mana seharusnya peperangan ini terjadi. So ini dapat dibuat bila mana orang-orang Islam tiba awal di tempat itu. Di sinilah muslimin dan muslimat dirahmati Allah menunjukkan perancangan, sesuatu perancangan bila dilakukan in advance,
kita banyak ruang dan peluang untuk menjadikan perancangan itu berjaya kalau dilakukan in advance, dilakukan dengan kadar waktu yang sesuai, yang ada, yang cukup kata orang. Tapi kalau kita buat sesuatu perancangan last minute, inilah kalau kabut jadi. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari sirah kita ambil pelajaran. Bila tentera Islam dah bertempat di lokasi tersebut, orang-orang musyrikin Quraisy pula tiba dari Makkah. Mereka yang berjumlah sekitar 1,000 orang ini, bila mendapati orang-orang Islam dah berada di tempat itu, mereka pun berada di tempat yang tidak jauh, dan bermulalah peperangan Badar. Perang Badar ini bermula dengan perang tanding. Maksud perang tanding itu perang lawan satu, one to one. Ini lumrah dalam banyak peperangan zaman dahulu. Tak adalah terus serang atau tak. Dimulakan dengan perang tanding. Jika perang tanding ini dapat diselesaikan, peperangan pertempuran besar-besaran tak berlaku, dapat dielakkan, ya dapat dielakkan lah, cukup. Tapi kalau daripada perang tanding ini mana-mana pihak kurang puas hati, maka berlakulah apa yang dinamakan perang dengan serangan, perlawanan yang besar-besaran. Maka perang tanding ini bermula dengan orang-orang Quraisy mencabar orang-orang Islam, dan mereka menampilkan ketua-ketua mereka yang hebat-hebat. Utbah bin Abi Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Abi Rabi'ah. Ni dua nama ni cukup popular sebagai salah satu di antara para pemimpin Quraisy. Dan satu lagi Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah ini anak kepada Utbah bin Abi Rabi'ah. Jadi Utbah saudaranya Syaibah dan anak kepada Utbah, iaitu Al-Walid. Tampil 3 orang. Maka permintaan orang-orang Quraisy ini disahut oleh Nabi SAW. Nabi meminta daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi dan menantu baginda. Maka Sayyidina Ali menentang Utbah. Nabi meminta daripada pakciknya juga untuk tampil ke hadapan, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang sahabat yang lain, Ubaidah bin Al-Harith. Ali diminta untuk menentang ataupun perang tanding ini, menentang Utbah bin Abi Rabi'ah. Hamzah pula menentang Syaibah, sementara Ubaidah menentang Al-Walid. Perang tanding 1 lawan 1 ni. Sayyidina Ali dapat menewaskan Utbah. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah ini, dapat menumpaskan Syaibah. So 2 adik-beradik Utbah dan Syaibah habis. Al-Walid pula lebih tangkas, lebih kuat daripada Ubaidah. Maka Ubaidah dapat ditewaskan oleh Al-Walid. Bila Ubaidah dapat ditewaskan oleh Al-Walid, maka ibarat 2-1 lah.
ibadat. Di pihak orang-orang Islam, Ali dan Hamzah dapat menewaskan musuh. Di pihak musuh, Al-Walid dapat menewaskan Ubaidah. Maka bila mana Al-Walid mencabar Ali, maka Ali pula dapat menewaskan Al-Walid. Maknanya ketiga-tiga pihak tentera musyrikin Quraisy ini tewas dalam perang tanding ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di masa perang tanding ini dan permulaan sebelum berlakunya pertempuran besar-besaran, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi yang senantiasa berada di samping Nabi, melahirkan kekhawatiran Nabi, kekhawatirannya terhadap keselamatan Nabi, dan juga ialah perang. Kalau dinamakan perang, mesti berakhir selalunya dengan pertumpahan darah. Mesti ada satu pihak yang menang, satu pihak yang kalah. Ini lumrah dalam apa jua yang dinamakan peperangan. Abu Bakar melihat inilah peperangan pertama yang dihadapi oleh tentera Islam. Perang Badar, perangan pertama. Ditambah lagi pula bilangan tentera Islam yang jauh lebih sedikit berbanding dengan pihak musyrikin Quraisy. 313 atau 314 nak lawan 1000 tak cukup. So, dari sudut bilangan saja tentera Islam nampaknya jauh lebih sedikit. Peperangan ini peperangan pertama, bermaksud sekaligus adanya orang-orang Islam yang kurang berpengalaman dalam hal ehwal peperangan. Maaf cakap, Nabi SAW sebagai ketua tentera sendiri belum pernah melalui apa yang dinamakan perang. Belum pernah baginda SAW terlibat, dan ramai para sahabat ini. Ditambah lagi pula muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dinamakan perang. Jangankan perang, apa juga pun. Let's say lah, ini contoh aja. Tim bola sepak, umpamanya, bila kita nak buat persiapan berhadapan dengan ataupun menentang apa-apa lig sekalipun dengan pihak lawan, antara pemain bukan hanya sekadar perlu kepada memiliki skill yang hebat masing-masing. Midfielder ada skillnya sendiri, defender, benteng pertahanan, goalkeeper, malah striker, masing-masing mempunyai skill tersendiri sahaja. Itu tak cukup. Mereka perlu bergerak dan bermain sebagai suatu pasukan yang bersefahaman. Aku kalau gini saja, maknanya aku akan hantar bola atas. Tapi kalau aku cuma setakat panggil nama je, Ali, aku pasti hantar bola bawah. Contoh je lah. Mesti understand antara satu sama lain. Persefahaman, ini penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu pasukan bola. Senanglah kan? Paling-paling pun menang dapat piala, dapat
duit dan sebagainya, bukan menang dan mati, hidup dan mati. Abu Bakar sedar tentera Islam dahlah sebahagian daripada anggota tentera Islam ini adalah orang-orang yang kurang berpengalaman dalam hal ihwal peperangan. Bilangan mereka dahlah sedikit. Takut persefahaman pun tidak wujud. Sebab yang menjadi anggota tentera orang-orang Islam adalah daripada kalangan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Peperangan Badar berlaku bila? Tahun kedua Hijriah. Maknanya mereka baru sekitar setahun lebih, ataupun 2 tahun lah, hampir 2 tahun hidup bersama. Dan hidup bersama dalam suasana aman. Ini dalam suasana perang. Persefahaman yang lebih jitu yang diperlukan, yang lebih mantap yang diperlukan. Persefahaman itu. Nak main bola, nak menghadapi satu-satu tournament, nak kena train bersama. Sebelumnya, iaitu sebelum perang Badar ini, tentera-tentera Islam tidak pernah berlatih perang bersama. So bagaimana? Ini semua adalah antara perkara yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan beliau melahirkan kekhawatirannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan ya, logiknya perasaan Abu Bakar bahawa ini perkara bukan main-main, perkara antara hidup dengan mati. Namun Nabi SAW memberikan rasa tenang kepada Abu Bakar, sebagaimana kekhawatiran Abu Bakar bersama Nabi sewaktu dalam gua ketika hijrah ke Madinah. Abu Bakar juga khawatir, maka Nabi SAW mendatangkan ketenangan, dan Nabi SAW menjelaskan kepada Abu Bakar, tenanglah wahai Abu Bakar, pasti pertolongan Allah akan datang menyebelahi kita. Dan Nabi kemudiannya berdoa sebelum pertempuran besar-besaran ini berlaku. Nabi berdoa, doa memohonkan pertolongan Allah. Nabi sendiri berdoa, meminta. Walaupun Nabi kekasih Allah, walaupun Nabi SAW insan pilihan Allah, tapi Nabi tetap meminta daripada Allah. Sebab Allah Tuhan Maha berkuasa atas segala-galanya. Malah dalam doa Nabi ini, Nabi melahirkan, ya Allah, kalau sekiranya pasukan tentera ini, iaitu tentera Islam ini, kalah dalam peperangan Badar ini, Nabi khawatir lan tu'bad ba'dahu abada. Aku khawatir ya Allah, Engkau tidak akan disembah lagi selepas ini. So kalau tentera Islam kalah dalam peperangan Badar, kekhawatiran utama Nabi bukan kematian. Kekhawatiran Nabi SAW yang paling utama bukan luka-luka ke, bukan rasa kecewa, rasa sedih kerana kalah. Tapi yang Nabi paling khawatirkan, lan tu'bad ba'daha abada. Aku khawatir engkau tidak akan disembah lagi ya Allah selepas ini, selepas perang Badar ini.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ataupun turunlah ayat 65 dari surah Al-Anfal. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harridil mu'minina 'alal qital. Gesalah orang-orang mukmin itu untuk berperang. So Allah sendiri memberikan lampu hijau, malah menggalakkan Nabi kita untuk menggesa orang-orang beriman ini 'alal qital, untuk berperang. Iyakum minkum 'ishruna sabirun. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain, mereka dapat mengalahkan 200. Kalau ada di antara 20, di antara kamu ni cuma 20 aja. Ni 313 kan? Cuma 20 saja. Yang 20 ini bila mana sabar, yaghlibu mi'atain, dapat mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jika ada di antara kamu 100 tentera, yaghlibu alfan minal ladina kafaru, mereka dapat mengalahkan alfa, 1000. 20 dapat mengalahkan 200, 100 dapat mengalahkan 1000 daripada kalangan orang-orang kafir ini. Bi'annahum qaumun la yafqahun, disebabkan mereka, iaitu orang-orang kafir ini, merupakan ataupun kaum yang tidak yafqahun, tidak mengerti. Yang mereka mengerti, kita ramai, kita garanti menang. Senjata kita cukup, kita mesti menang. Tapi mereka tak tahu, kemenangan itu adalah ketentuan daripada Allah setelah segala usaha dibuat. Di pihak kita, pihak muslimin, pihak Rasulullah SAW dan tentera Islam, persiapan yang cukup, walaupun ala kadarnya, serba kekurangan. Tapi itu bukan bermakna mereka akan menuju kekalahan, kerana kesudahannya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita akan sambung bahagian kedua ini tentang Perang Badar, suasana Perang Badar ini, pada siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana masih lagi dalam suasana-suasana peperangan, sebelum kita berpindah ke bahagian pasca ataupun pasca Perang Badar itu sendiri, dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam perang tanding Perang Badar ini, orang-orang Islam dapat mengalahkan pihak musyrikin Quraisy. Malah lokasi pilihan Nabi dan tentera Islam ini telah pun memihak kepada tentera Islam. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam siaran yang akan datang. Terima kasih di atas perhatian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.